Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Sorotan Literatur Kajian Penentuan Liabiliti Pembekal dan Pesakit dalam Rawatan Bekam dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Okey, baiklah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapat kita bertemu dalam sesi pembentangan seminar antarabangsa syariah dan undang-undang pada tahun ini iaitu 2020 yang diadakan secara atas talian disebabkan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi. Okey, saya Nur Izzah Syafiqah binti Osman iaitu pembantu penyelidik siswaza dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang akan membentangkan kertas kerja seminar ini hasil daripada penulisan beberapa penulis iaitu bersama-sama Dr. Abdul Hamid Abdul Murad serta Dr. Ahmad Syukran Baharudin yang bertajuk seperti yang tertera iaitu Sorotan Literatur Kajian Penentuan Liabiliti Pembekal dan Pesakit dalam Rawatan Bekam dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Okey, baiklah. Memandangkan masa yang diberikan adalah terhad, saya hanya akan membentangkan poin-poin penting yang berkaitan dengan tajuk sahaja. Okey, untuk pengetahuan umum, amalan perubatan bekam ini telah wujud sejak zaman berzaman. Bekam juga merupakan salah satu amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okey, amalan berbekam ini juga tertera di dalam hadis yang membawa maksud sesungguhnya sebaik-baik perubatan yang kalian gunakan adalah berbekam atau sebaik-baik ubat untuk kalian adalah berbekam. Okey, pelbagai penulisan yang telah dijalankan berkaitan bekam itu sendiri dari sudut pandangan agama Islam. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia telah mempunyai pelbagai panduan dari segi aspek perundangan perubatan tradisional bekam itu sendiri. Namun, masih belum ada lagi kajian yang menyeluruh mengenai aspek perundangan syariah dan sivil bagi rawatan bekam. Justru itu, kertas kerja ini adalah berkaitan sorotan keperpustakaan di mana ianya merujuk kepada aspek perundangan mengenai amalan bekam dari perspektif syariah dan undang-undang. Okay, sorotan ini menganalisis literatur-literatur penting berkaitan kajian penentuan liabiliti pembekam dalam rawatan bekam. Bagi menghasilkan kertas kerja ini, metodologi kajian yang digunakan pakai adalah dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan dan juga dokumentasi. Okey, seterusnya, hasil kajian bagi kertas kerja yang dijalankan ini mendapati terdapat kelompongan dalam penentuan liabiliti dan juga pewujudan garis panduan amalan bekam itu sendiri. Justru itu, perlu adanya garis panduan yang lengkap, selaras dan dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab bagi melindungi penyedia perkhidmatan bekam sekiranya sebarang kemalangan berlaku ketika rawatan sedang dijalankan. Okey, oleh itu makalah ini mencadangkan agar kajian lanjutan dilakukan bagi memperhalusi perkara ini. Ianya penting agar kepentingan semua pihak pemberi dan penerima khidmat bekam itu sendiri dapat dijaga sama ada dari perspektif syariah dan juga undang-undang. Okey, seterusnya hasil daripada analisis tinjauan literatur yang dijalankan berkaitan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam ini adalah amat penting dalam kemaslahatan masyarakat yang mengamalkan bekam itu sebagai salah satu rawatan dalam merawat sesetengah penyakit seperti membuang angin di dalam badan, membuang sisa toksik dan sebagainya. Okey, baik, jika kita lihat kepada kajian Osman dan lain-lain yang bertajuk Cupping as Sunnah, The Prevalence and Opinion of the First Year Diploma in Pharmacy Students, ada menyentuh berkaitan manfaat bekam di mana amalan ini sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti berdasarkan pelbagai hadis berkaitan dengan kebaikan bekam dan sebagainya. Okey, seterusnya merujuk kepada beberapa buah buku tradisional dan komplementari mengenai fiqh. Antara perbincangan yang dibincangkan oleh pengulas adalah manfaat kesihatan bekam, amalan etika yang digunakan pakai oleh para pengamal dan juga
individu yang menerima rawatan bekam itu sendiri. Okey, seterusnya jika kita lihat dalam bidang fit pula, jika pengamal bekam itu sendiri jika pengamal bekam itu adalah seorang lelaki, maka beliau tidak dibenarkan untuk merawat pesakit perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Lebih-lebih lagi, tidak ada penjelasan dan perbincangan yang telah dibuat berkaitan dengan kesan daripada rawatan bekam. Okey, sebagai contoh, apabila berlaku kecederaan atau jangkitan yang dialami oleh individu ketika pesakit ataupun klien tersebut mendapatkan rawatan bekam tersebut. Buat masa ini belum tidak ada penjelasan dan perbincangan yang telah dibuat berkaitan permasalahan itu. Okey. Malahan hasil kajian daripada buku-buku dan para sarjana mendapati tiada ganti rugi yang boleh diberikan kepada pesakit yang mengalami kecederaan atau kemalangan semasa menjalani sesi rawatan bekam itu tersebut. Okey, berdasarkan masalah yang dibangkitkan ini, wujudnya keperluan untuk menyediakan beberapa bentuk peraturan bagi mentadbir urus amalan perubatan tradisional dan komplementari ini. Amalan perubatan tradisional dan komplementari juga disediakan untuk orang awam di Malaysia. Setakat ini, kerajaan Malaysia proaktif dengan menyediakan satu statut untuk mengawal dan mentadbir aktiviti amalan perubatan tradisional dan komplementari. Statut yang telah diwartakan ini dikenali sebagai Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari tahun 2016, iaitu Akta 775. Walau bagaimanapun, Akta TCM ini masih baru diwartakan, iaitu pada tahun 2016. Okey, seterusnya, jika dilihat, kajian lepas lebih khusus membincangkan tentang definisi bekam itu sendiri, manfaat kesihatan bekam, amalan etika ketika menerima rawatan bekam dan lain-lain. Okey, penulis mendapati bahawa kajian khusus yang menyentuh tentang kaedah penentuan tanggungjawab pengamal bekam dan juga pesakit dalam rawatan bekam masih kurang dikaji dan didapati. Justru itu kajian yang memfokuskan kepada kaedah penentuan tanggungjawab pengamal bekam dan pesakit dalam rawatan bekam adalah wajar dijalankan oleh pihak yang berwajib dan para pengkaji. Okey. Akhir sekali, kesimpulannya, hasil daripada kajian menunjukkan bahawa kurangnya kajian yang dibuat ke atas liability jurubekam jika berlakunya kecuaian semasa menjalankan rawatan bekam. Okey, seterusnya, kaedah penentuan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam dilihat amat penting kerana ia boleh membantu dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kecuaian ketika rawatan sedang dijalankan. Okey, ia juga merupakan elemen yang sangat penting bagi memastikan pembekal dan pesakit dijamin keselamatannya ketika menjalankan rawatan. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahawa keperluan kepada kajian yang lebih terperinci boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada persatuan-persatuan pengamal tradisional dan komplementari di Malaysia, di mana keperluan bagi mewujudkan sebuah kaedah penentuan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam juga menjadi titik tolak kepada keadilan pihak-pihak, iaitu antara pembekam, jurubekam itu sendiri dan juga pesakit yang menerima rawatan bekam itu sendiri. Okey, kewujudan penentuan tanggungjawab ini secara tidak langsung dapat mewujudkan lagi keyakinan pesakit dalam menjalani rawatan tradisional. Contohnya seperti rawatan bekam itu sendirilah, berdasarkan perkembangan semasa dan setempat. Okay, akhir sekali, bagi pengamal undang-undang yang mencari jawapan seperti yang dipersoalkan di awal artikel ini, kupasan ini serba sedikit mampu memberikan inspirasi bahawa terdapat unsur-unsur yang boleh kita gunakan sebagai satu panduan supaya tindakan liability dapat diambil jika berlaku sebarang kemalangan ataupun sebarang kecuaian ketika pesakit sedang menerima rawatan. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.